kalau pesakit menjejak kaki ke dalam klinik doktor untuk mendapatkan pemeriksaan tentang atau pembuasir, bagaimana doktor akan mendiagnos buasir? Okey, pertama sekali saya akan tanya sejarah dia lah. Ibu bapa dia, abang-abang, kakak, makcik dia ada tak masalah yang sama? Kerana keturunan menjadi salah satu punca lah. Adakah dia hamil kan, kalau perempuan kan? Adakah dia kerja dia sebagai apa, gaya hidup dia. Lepas dah tanya sejarah dia, baru kita periksa di bahagian dubur dia sama ada buasir ke tidak. Daripada pemeriksaan luar kita boleh dah tahu dah sama ada dia buasir luaran atau buasir dalaman, dan kita akan memerlukan masukkan alat dan kita tengok bahagian dalam ada tak bengkakan, lapisan bengkakan di bahagian anus atau rektum. Kalau ada, memang ada buasir lah. Itu diagnosis awal yang kita buat. Biasanya senang, tak mudah, tak susah pun. Dan jika dikena pasti bahawa pesakit itu mempunyai buasir, apakah langkah seterusnya? Mungkin adakah rawatan akan diberikan sejurus selepas itu, dan rawatannya pula mungkin berbeza doktor, bergantung kepada tahap buasir yang dialami oleh pesakit. Betul. Okey, macam kita doktor, apakah kita akan tengok bukan sekadar merawat penyakit, tapi kita juga merawat punca. Kalau misal kata kehamilan kita tak boleh buat apa, kita tunggu sampai kehamilan tu berakhir ataupun beranak, kita cari punca dia kenapa dia dapat buasir. Kalau misal kata dia disebabkan gaya hidup, kita boleh advise dia macam ubah gaya hidup. Jadi antara gaya hidup yang boleh menyebabkan buasir ialah duduk yang terlalu lama di bahagian keras, dan kita boleh ubah gaya pemakanan dia, okey. Dan juga kita boleh buat prosedur yang kecil di bahagian bawah seperti rubber band ligation dan injection skleroterapi. Dan jika buasir itu terlalu besar sehingga tahap keempat, kita memerlukan pembedahan. Pembedahan yang biasa kita buat open hemorrhectomy ataupun pembedahan membuang buasir, ataupun laser hemorrhectomy, hemorrhoplasty. Itu antara pembedahan yang kita buat. Itu adalah rawatan-rawatan yang berkaitan dengan buasir. Doktor, kalau ada yang tahap yang awal lah, tahap 1, ada yang mungkin kalau isi tu yang lebih terkeluar boleh dimasukkan semula dengan sendiri pun ada doktor. Ada. Kalau belum lagi teruk. Betul. Itu pun boleh berlaku kepada pesakit juga. Jadi rawatan ini berbeza mengikut tahap yang berbeza. Pembedahan pun tadi ada pelbagai jenis tadi. Rawatan yang jenis tradisional ataupun secara laser. Kita ada teknologi terkini. Apakah yang menjadi faktor doktor untuk memilih kaedah pembedahan yang bagaimana untuk seseorang pesakit itu? Betul. Okey. Pertama kali tengok punca lah, macam cakap. Kalau kehamilan, kita akan tunggu kehamilan baru kita choose kaedah mana yang sesuai. Kalau misal kata tahap, dia bergantung pada tahap. Kalau tahap 2, kita boleh sekadar prosedur kecil je macam rubber band ligation. Tapi tahap 3 kita ada banyak pilihan. Kita ada laser hemorrhoplasty, kita ada stapler yang dulu kita common buat, dan kita guna kaedah conventional open surgery. Dan tapi bila sampai ke kaedah tahap keempat, memang tak ada cara lain, memang terpaksa kaedah konvensional iaitu open hemorrhectomy. Ya, kita terpaksa potong dan buanglah sebab kaedah lain tak sesuai, macam stapler dan laser tak sesuai untuk tahap 4 sebab dia terlalu besar. Doktor, buasir ini mungkin ramai yang malu nak bercakap tentang buasir sebab ia melibatkan kawasan tubuh yang sensitif, kan doktor? Jadi kepada pesakit yang memang berani untuk datang ke hospital berjumpa dengan doktor, bagaimana doktor memastikan keadaan selesa untuk pesakit apabila doktor nak membuat pemeriksaan, nak cek sama ada buasir itu ada secara fizikal atau tidak? Bagaimana? Kerana ini adalah melibatkan bahagian yang sensitif, kan? Biasanya kita akan pastikan pesakit itu berada di dalam bilik yang isolated area lah. Tak adalah di kawasan luar, tak ada di bahagian ward yang terbuka. Dan bila kita rawat itu, kalau kita lelaki, pesakit perempuan kena ada seorang lagi chaperone perempuan, dan kita akan cek betul-betul, kita akan ada lighting yang elok, alat yang sesuai, dan kita perlukan gel, lidocaine gel supaya dia tak ada merasa sakit di kawasan situlah. Itu antara kaedah yang biasa kita buat. Ramai yang takut kerana mereka bila dengar pemeriksaan sebegitu, alamak, mesti sakit. Tapi memang doktor akan pastikan keadaan atau suasana yang selesa untuk membuat pemeriksaan. Doktor, bercakap tentang rawatan ini dan salah satu rawatan adalah pembedahan. Kita ada satu laporan khas tentang pembedahan buasir. Jom kita saksikan.
condition untuk hari ini adalah kita panggil grade 3 hemorrhoid atau tahap 3 buasir. Kita ada dua cara, okey. Yang satu adalah secara tradisi yang kita panggil open excision hemorrhoidectomy. Yang kedua adalah laser. Ya. Untuk laser hemorrhoidoplasty ini kita tak melibatkan apa-apa pemotongan. Dia melikatkan dan juga mengecutkan buasir ini. Sekarang saya berada di bilik pembedahan untuk menyaksikan sendiri bagaimana pembedahan buasir ini dilakukan, dan difahamkan pesakit ini berusia 24 tahun dan tempoh pembedahan ini dilakukan kurang daripada 15 minit. Laser ini put pedal on the right. Check the position. Yeah. Selepas pembedahan, buasir tersebut akan mengecut. Mungkin dalam 1 ke 3 hari itu dia akan radang sikit, tapi dengan kebersekanan ubat untuk mengurangkan bengkak, pesakit tidak ada masalah untuk membuang air besar. Saya selalu beritahu pesakit, prevention is better than cure. Maksudnya sebelum benda itu datang, better kita buat benda-benda yang boleh kita preventkan buasir itu berlaku. Baiklah, itu tadi satu pembedahan buasir. Pesakitnya muda ya doktor, 24 tahun. Kalau kita tengok tadi, dia tidak membuang lebihan isi itu. Ya, dia memasukkan balik ke dalam dubur. Kalau doktor sebegitu, kita nak tahu selepas pesakit membuat pembedahan sebegitu, adakah peluang untuk pulih baginya tinggi? Dan kalau pulih itu maksudnya memang akan kembali secara normal atau bagaimana doktor? Okey, untuk pembedahan tadi, daripada laser hemorrhoidoplasty, memang ada risiko kejadian balik, tapi sangat lamalah, mungkin selepas 5 tahun, jika tidak ubah gaya hidup. Itu nombor satu tadi, nombor satu. Gaya hidup. Ya, jadi rawatan yang penting ialah sebenarnya start bermula dengan gaya hidup. Sebenarnya dia orang boleh pulih semula sepenuhnya jika dia ubah gaya hidup, cara pemakanan, cara kerja, semua boleh ubah, dan insya-Allah selepas pembedahan akan pulih sepenuhnya. Okay. Jika kita membuang terus, doktor, bagaimana keadaan selepas pembedahan? Biasanya kalau pembedahan yang tradisi, yang kita open hemorrhoidectomy, kita akan buang buasir itu 2 atau 3, dan pesakit akan duduk di ward selama 2 atau 3 hari untuk pantau sama ada pendarahan, kesakitan atau ada masalah lain, dan selepas kita jangkakan dalam masa 2 minggu luka itu akan sembuh sepenuhnya dan pesakit akan pulang bekerja seperti biasa, seperti normal. Dan memang kita akan ada rawatan susulan, dan masa rawatan susulan itu kita akan pastikan pesakit itu tidak sembelit, minuman dia kena banyak, makanan dia kena banyak serat dan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan cara kerja, cara hidup, kita pastikan dia semua itu tidak menyumbang untuk buasir itu jadi semula. Dan di samping ada ubat-ubatan yang kita akan beri selepas pembedahan, ubat makan, kan, ubat lawas perak, supaya dia tidak jadi balik. Dan jika pesakit ikut apa yang saranan daripada kita, insya-Allah semuanya berjalan lancar dan tak ada jadi balik semula lah. Kalau kita nak tengok video tadi, tengok balik pembedahan tadi 15 minit sahaja, doktor. Betul. Jadi ia dianggap sebagai satu prosedur yang biasa dilakukan dan yang insya-Allah mudahlah untuk dijalankan. Jadi kepada pesakit-pesakit yang mungkin doktor tengok dekat hospital, adakah semua mereka boleh menjalani pembedahan ataupun ia bergantung kepada faktor-faktor tertentu? Bukan semua orang
ataupun pesakit yang boleh menjalani pembedahan? Ya, betul. Bukan semua pesakit yang sesuai dengan pembedahan yang kita jalankan. Dan kita ada banyak pilihan. Kita selain daripada laser, kita ada stapler ataupun PPH, kita ada open hemorrhectomy dan kita ada rubber band ligation, injection skleroterapi. Ada banyak. Jadi kita akan bagi pilihan daripada pesakit dan ada pesakit yang sesuai untuk open hemorrhectomy, ada pesakit yang sesuai untuk stapler ataupun PPH, ada pesakit yang sesuai untuk injection skleroterapi. Bukan satu pesakit sesuai untuk semua pembedahan. Kita akan customize ataupun mengikut kehendak pesakit itu sendiri. Penilaian yang bagaimana yang doktor akan buat untuk menentukan sama ada kaedah yang mana yang sesuai untuk pesakit A, B atau C? Pertama sekali tahap keterukan buasi itu, tahap 3 atau tahap 4, tahap 2 atau tahap 1. Itu faktor utama. Yang kedua, keadaan pesakit itu sendiri, sama ada dia fitness for op ataupun sesuai untuk operation atau tidak, ataupun pesakit itu obese kan, susah nak buat operation, ataupun kehamilan itu sendiri di mana kita tak boleh operation pada masa itu, kita kena tunggu kehamilan dia selesai, dan keadaan penyakit pesakit yang sedia ada macam chronic hypertension, diabetes kan, itu juga membantu menyumbang kepada penyembuhan luka selepas buasi. Jadi keadaan pesakit itu perlu dilihat secara keseluruhan. Secara total. Jadi doktor tadi doktor sebut peluang untuk sembuh dan pulih sepenuhnya seperti biasa memang ada. Terutamanya bila gaya hidup yang betul diamalkan setiap hari.